warahmatullahi wabarakatuh murid-murid. Selamat kembali ke kelas TMK. Kita berjumpa lagi pada bulan Februari ini, sekali yang kedua selepas Tahun Baru Cina. Jadi kita harap murid-murid semua sudah bangun dan bersedia untuk kita mula belajar. Kita persiapkan diri. Nombor satu, kita kena kurangkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pelajaran. Ditolak tepi dulu. Lain telefon, tablet, game, semua itu tak tepi dulu. Kita beri tumpuan, beri fokus kepada pelajaran dalam tempoh beberapa minit, jadi sekejap saja. Kemudian berilah masa untuk pelajaran kita ini, beri tumpuan supaya kita dapat mengambil sesuatu manfaat dari apa yang kita sedang lakukan. Ya, murid-murid. Murid-murid tahu, seperti yang murid-murid tahu, dalam TMK ini kita ada 4 unit. 4 unit bermula dari unit 1, unit 2, 3, 4. Unit 1 ini membicarakan tentang hal pengaturcaraan. Pengaturcaraan inilah yang kita nak belajar sekarang ni. Yang kita nak belajar, yang kita nak buat sekarang ni. Ini bab ni. Bab pengaturcaraan ni. Yang ni yang kita nak belajar. Jadi yang lain-lain itu nanti berperingkat lah. Cuma masa. Ini bab pengenalan, bab pertama yang sangat mudah dan senang. Jadi daripada tajuk pengaturcaraan ini, apa yang kita nak buat? Jadi nombor 1 ini. Jadi kita nak cuba mengenal, kita nak menyatakan atur cara di dalam percakapan harian, dan kita sedikit buat perkaitan dengan set arahan yang ada dalam acara berkaitan itu. Dan tahap penguasaan pada topik yang kita buat ni, penguasaan yang aras bawah lah, aras 1, aras 2, iaitu menyatakan urutan bagi aktiviti harian dan proses kerja, menyusun baris-baris kerja, arahan untuk menyelesaikan satu masalah dan tugasan. Sikit apa yang telah kita pelajari lepas. Pengaturcaraan ini dia datang dari kata dasar. Kata dasarnya ialah atur cara. Pengaturcaraan ini ialah atur cara. Apa itu atur cara? Iaitu satu set arahan yang dibuat mengikut urutan yang mengarahkan komputer, mesin untuk melakukan sesuatu ikut yang kita tetapkan, mengikut ketetapan. Itu dia pengaturcaraan. Nanti bila pergi kepada peralatan elektronik, barulah kita dapat lihat dengan lebih jelas, ya, dia punya susun atur, apa tekan ini apa jadi, tekan ini apa jadi. Baik. Ini adalah contoh mesin basuh elektronik. Seperti dalam kelas yang lepas, kita dah kenal di dalam alatan elektronik ini ada satu alat komputer yang dinamakan komputer benam. Komputer benam ialah komputer yang ditanam di dalam alat-alat elektronik. Jadi, tapi kadang-kadang kita terbatas pemikiran kita bila kita sebut komputer, kita duk ingat dia tanam laptop dalam mesin basuh itu. Bukan laptop yang ditanam dalam mesin basuh, tetapi ialah chip, papan litar. Bahasa kita ni kita pakai motherboard lah, ditanam di dalam mesin basuh ini. Contohnya ni, di belakang skrin ini ada chip papan litar atau motherboard. Kalau versi LG ni kat sini dia letaknya chip itu. Jadi bila kita tekan sesuatu button, maka button itu akan memberi arahan. Dia kerja dia ini je. Kerja dia itu. Jadi langkah-langkah aktiviti dan set arahan ini, contoh kalau kita nak menggunakan mesin basuh, dia mesti ada step dia. Nak guna perlu buat apa. Jadi langkah-langkah ni step lah bahasa Jerman. Okay, step menggunakan mesin basuh. Nombor 1, kita kena ada proses kerja, kita kumpulkan pakaian-pakaian yang nak dicuci.
Kan letak kumpul, mesin tu bukan boleh pergi kutip sendiri. Jadi kita kumpul, dah kumpul, step kedua ya, masukkan pakaian ke dalam mesin basuh. Masukkan serbuk pencuci, itu step ketiga. Kemudian yang keempat, ya, masukkan kalau perlu, ini optional. Yang keempat ni pilihan. Boleh masukkan pelembut fabrik, pelembut fabrik. Yang popular tu apa, Softlan, apa semua tu kan. Ini pilihan. Tak masuk pun tak apa, dia sama macam serbuk pencuci. Tapi dia fungsi dia melembut pencuci ni, deterjen dia melunturkan kotoran. Pencuci, serbuk pencuci kena masuk lah. Kemudian baru pergi ke start hidupkan mesin basuh. Mesin nanti papan litar itu, bila mesin dah hidup, papan litar itu akan menjalankan arahan dia. Nombor satu, dia akan timbang dulu berapa berat pakaian. Sebab tu bila kita on mesin, nombor satu dia akan pusing, dia akan pusing, tapi air tak masuk lagi. Dia pusing itu tujuan dia adalah untuk timbang berat pakaian dan membuat anggaran berapa banyak air yang diperlukan untuk mencuci. Dan dah dapat anggaran berat pakaian, dia baru boleh tentukan air berapa banyak nak pakai dan masa cucian tu berapa panjang, berapa lama nak ambil. Setelah confirm benda itu, barulah pergi ke langkah yang berikutnya, barulah air itu boleh masuk dalam mesin basuh. Kemudian barulah proses mencuci itu bermula. Kalau lagi tak dapat dia anggaran ketetapan berapa banyak pakaian, berapa berat pakaian, dia tak akan boleh berfungsi. Kemudian bilas pakaian, keringkan pakaian dan tamat basuhan. Pakaian yang keluarkan dari mesin itu kita yang keluarkan, bukan fungsi pada papan litar. Itu nanti ada dua lah. Nanti kita akan pergi tengok pada pelajaran yang berikutnya. Sekarang kita hanya tumpu kepada langkah-langkah nak pakai benda ni, alat-alat begini, apakah langkah yang perlu diambil dan juga apakah arahannya yang ada. Nanti kita akan separatekan keduanya. Jadi kalau kita lihat tadi itu ialah mesin basuh. Sekarang kita lihat kepada TV. TV pun sama mempunyai set arahan yang tertanam di dalam papan litar yang dipasang pada papan litar dalam TV itu. Kalau kita tengok dalam gambar ini, di bahagian tepi ini ada button, control button. Control button ini untuk tukar channel, untuk kuatkan suara. Semua itu, setiap satu itu ada arahan khusus dalam ataupun specific instruction diletak dalam papan litar. Jadi kalau komponen-komponen yang seperti ini rosak, maka kita ganti komponen saja. Kita ganti komponen yang rosak sebab dia punya set arahan dalam komponen itu adalah sama. Gambar yang ketiga ini menunjukkan komponen itulah papan litar tadi tu. Ini ni. Jadi arahan itu tersimpan di sini. Dan dia berfungsi berdasarkan arahan yang berikut. Barulah hasil yang seperti dalam gambar di bawah ini dapat dipaparkan bila dia berfungsi. Okey. Di dalam buku teks kamu itu, dia ada bagi beberapa contoh. Nombor satu, ni televisyen pintar. Jadi dia nyatakan di sini atau cara komputer yang ada pada saya membolehkan saya mencapai aplikasi internet dan melakukan tugas-tugas interaktif. Maksudnya itu smart TV. Jadi dia ada fungsi yang lebih daripada TV biasa, seperti membuat capaian internet dan juga interaktif function. Maksudnya kita boleh type. Dia ada virtual keyboard di dalamnya dan sebagainya itu. Kemudian yang kedua, contoh yang diberi di sini ialah vacuum, robotic vacuum.
vacuum robot. Dia berjalan sendiri. Bila kita tekan fungsi butang di atas tu, button tu, nanti vacuum ini dia akan berfungsi dan dia ada dilengkapi dengan sensor sampai kat mana dia nanti dia akan patah balik, dia akan berjalan dalam ruang kawasan yang ditetapkan. Dia bergerak sendiri dan membuat pembersihan di kawasan yang ditentukan. Contoh yang ketiga diberi dalam buku awak ni ialah alat penghawa dingin. Ini ramai orang pakai, tapi kita tak perasan bila kita pakai alat penghawa dingin. Di situ nanti dia ada set komputer di dalamnya. Biasanya dia dilengkapi dengan remote semua ni. TV, vacuum, aircon, semua pakai remote. Even jam alarm tu pun kadang ada setengahnya datang dengan remote. Sebab dia dengan ada arahan dalam dia tu. Jadi aircon ini dia nanti berfungsi. Pertama dia akan mengesan suhu bilik. Untuk disesuaikan dengan suhu yang kita kehendaki. Kita nak berapa suhu dia, dan dia akan berfungsi supaya capai suhu yang kita kehendaki itu. Kemudian nanti dia akan berfungsi, dia ada timer juga. Berapa lama dia akan jalan sebelum dia berhenti berfungsi. Ini contoh yang salah pula. Ni. Contoh yang berikutnya ialah itu jam. Pengeras jam ni. Jam ini pun sama. Kita boleh set dia bangun, dia bunyi pukul berapa. Dan kadang tu setengah tu dia boleh tentukan lagu pula. Nanti nak tukar lagu apa, jadi bunyi berapa kali, ulang berapa kali, sampai tuan tanah itu bangun. Baik. Contoh seterusnya dalam buku teks kita ini, dia ada bagi contoh peti sejuk. Peti sejuk ni juga atau cara yang membolehkan peti sejuk itu menentukan suhu yang sesuai untuk menyimpan makanan. Peti sejuk yang ada pada hari ini lagi kompleks, lagi hebat. Dia ada menentukan suhu digital. Kita boleh set dia punya temperature untuk tinggi, cepat sejuk ataupun yang paling rendah. Dia ada ruang penyimpanan yang pelbagai. Tempat ais, buat ais tu lain, tempat simpan sayur tu lain, dan tempat simpan makanan biasa tu. Kadang-kadang dia pecah sampai 3 bahagian. Gitu. Kemudian ada alat gelombang mikro. Alat gelombang mikro ni contoh ni dalam buku kamu ni. Alat gelombang mikro ini pun ada ketetapan yang pelbagai. Ada setengahnya dia boleh hanya kalau contoh nak masak Maggi, tekan saja situ. Dia dah set dengan suhu berapa yang sesuai, ke berapa minit masa yang diperlukan, tahap didih air berapa, semua dah ditentukan di dalam papan litar itu. Jadi pengguna tak perlu, kalau cerita sekarang, pengguna tak perlu tahulah. Dia cuma letakkan gambar Maggi, tekan. Nak masak ikan, tekan gambar ikan. Dia dah set masa, berapa minit, berapa suhu, dan berapa tempoh yang diperlukan itu semua sudah disiapkan di dalam itu. Dan di ujung itu mesin basuh seperti yang kita bincangkan tadi. Baik. Di bahagian bawah buku kamu ini, dia ada folio ni. Ini dia tanya kegunaan atau cara berdasarkan gambar yang disediakan. Berikan atau cara komputer bagi periuk nasi elektronik. Periuk nasi elektronik. Periuk nasi ni periuk karen lah bahasa kita ni. Jadi ada gambar masak nasi, ada gambar sup, ada gambar kukus. 3 fungsi yang berbeza. Ya, tapi menggunakan periuk yang sama. Itu berikan dia punya atau cara komputer. Ini kalau benda ni senang. Kamu juga boleh Google untuk cari jawapan. Nanti cikgu bagi link. Dan tugasan kamu hantar ke
ke classroom. Juga hantar dalam tugasan kamu. B ialah telefon pintar. Telefon pintar. Ini gambar wireless, gambar mail, dan satu lagi itu ialah kalender. Jadi fungsi itu disebut di dalam itu. Kemudian kalau kita lihat di dalam buku teks kamu muka surat 4. Muka surat 4. Kamu lihat nanti ada perbelanjaan wang saku. Yang ini kamu take note perkara ini. Kalau kamu buat kiraan di dalam buku kamu, pakai buku yang lama pun tak apa. Buku tahun lepas, darjah 5 tu, sambung. Tak perlu buku baru. Jangan membazir. Pakai saja buku itu. Nanti bagi yang menghantar gambar, saya bagi link. Nanti kamu hantar dalam cikgu punya Google Drive. Itu saja untuk kita hari ini. Nanti kita akan sambung lagi untuk membuat langkah-langkah penggunaan mesin basuh, penggunaan alat-alat elektronik yang lain. Okey, ini adalah contoh-contoh langkah-langkah mencetak tugasan komputer. Ini sebagai panduan kamu lah. Cikgu buat. Pertama, untuk menghidupkan komputer, untuk mencetakkan tugasan, nombor 1 mesti hidupkan komputer. Yang kedua, cari dokumen yang dikehendaki dalam komputer lah. Dokumen apa yang kita nak cetak. Kemudian yang ketiganya, kita hidupkan pencetak. Yang keempat, kita cetak dokumen yang berkaitan. Yang kelima, dah selesai, matikan pencetak. Dan yang terakhir, matikan komputer. Jadi pencetak ini dia menerima arahan dari komputer. Kalau tak ada arahan, dia tak akan boleh cetak. Dia tak reti buat sendiri. Okey. Jadi aktiviti kamu. Nyatakan langkah-langkah aktiviti harian dalam set atau cara komputer. Satu contoh, kita ambil yang tadi dalam muka surat berapa dalam buku kamu tu, gambar periuk nasi elektronik kan. Jadi tuliskan cara memasak nasi menggunakan periuk nasi elektronik. Pakai step macam yang tadi, yang komputer tadi. Kemudian latihan tu ditulis dalam buku. Cikgu kata tadi cikgu dah sebutkan bukunya pakai buku lama pun tak apa. Buat partition. Okey. Kemudian B, telefon pintar. Aktiviti yang kedua ialah bina pertemuan yang mempunyai 6 perkakasan harian yang terdapat di rumah kamu yang mempunyai atur cara komputer. Sama dalam buku itu. Ini kena faham betul-betul. Sebab nanti pasal step yang berikutnya nanti akan lebih sulit dan lebih sukar. Itu saja latihan kita untuk kali ini. Sekian. Terima kasih.